Okey, so macam mana cara nak buat? Pertemuan di antara liquid Y dan juga liquid X tu kita labelkan dia, okey, kat bahagian sini pertemuan dia. So label daripada bahagian pertemuan ni pergi ke bahagian belah kiri, dia adalah dalam level initial. Initial level maksudnya ini adalah height untuk initial dia untuk liquid Y. Untuk liquid X ini adalah height initial dia untuk liquid X. Syarat dia macam itu. Kalau YouTube, kalau kita masukkan dua liquid yang berbeza, yang tak bercampur antara satu sama lain, kita nak kira pressure untuk liquid X ni berapa, pressure untuk liquid Y ni berapa. Macam ni cara kita buat. Kita tetapkan dia punya height initial ni. So bahagian B ni adalah height initial untuk liquid Y. A ni adalah height initial untuk liquid X. So kita akan kirakan dia punya height daripada initial ni sampai final. Final dia bahagian atas ni height final. Ni height final. Okay. So di mana bila kita masukkan kedua-dua ni kita tahu bahawa untuk ketinggian daripada A ke B ni dia adalah dalam kat bahagian sini dia adalah kedalaman dia adalah dalam keadaan yang nilai pressure yang sama, iaitu rho GH is equal to rho GH. Rho ni adalah untuk density bagi liquid X. Rho kat bahagian sini adalah density untuk liquid Y. Graviti kedua-duanya adalah sama, gravitational acceleration, so kita boleh cancel saja each other. So yang berbezanya adalah density, yang berbezanya adalah height. So dekat point A dengan point B ni, pressure dia adalah sama, sebab itu kita samakan formula dia, rho GH. Kat bahagian sini rho GH. So kita cancelkan G sebab kedua-duanya gravitational acceleration dia sama, so boleh cancel lah. Yang berbezanya density sebab ni liquid X, so dia ada certain density. Ni liquid Y, dia ada certain density. Height dia juga berbeza, kedalaman dia juga berbeza. Okay, so rho GH. Okay, so last kali kamu akan dapat rho H is equal to rho H. Maksudnya nanti dalam soalan dia akan bagi contohnya density untuk liquid X, density untuk liquid Y. Lepas tu dia ada bagi satu height dekat bahagian sini. Carikan height dekat bahagian sini. So bila kamu tengok dalam diagram macam ni di mana dia menggunakan dua liquid, dekat bahagian A dengan B ni pressure dia adalah sama. Pressure dia adalah sama. Bila pressure dia adalah sama, kamu gunakan formula yang ini rho H is equal to rho H, di mana pressure dekat bahagian okay, semua ni pressure dekat bahagian A adalah sama dengan pressure dekat bahagian B. Okay, boleh. So bila sama pressure dia, kamu boleh masukkan berkaitan dengan rho H is equal to rho H. Rho untuk apa bahagian sini? Rho untuk density untuk X. Density untuk apa untuk bahagian sini? Density untuk B. Rho yang cikgu cakap, B pula. Density untuk Y. Cikgu selalu cakap berkaitan dengan rho. Rho tu adalah apa? Rho tu adalah nama simbol untuk density ya. Kalau cikgu cakap rho tu adalah density lah. Rho H ataupun H untuk X, H untuk Y. Okay. Kalau dalam soalan dia guna YouTube dan juga dia guna liquid yang berbeza. Ada dua liquid yang berbeza. So ini adalah formula dia. Tolonglah ingat. Okay. Samakan dulu pressure antara A dengan B. Lepas tu kamu akan masukkan dalam formula. Rho H. Okay, boleh. Baik. Kita tengok balik dalam buku teks. Terus latihan ke apa?
latihan. Okey, dia terus latihan Okey. Jap. Kita try buat sama-sama. Okey. Satu lagi formula yang kamu perlu tahu adalah actual pressure. Actual pressure ni adalah rho GH campur dengan P atmospheric. Contohnya adalah apa? Kejap kita masuk dalam soalan ni nanti kamu akan faham kenapa formula ini dia ada terangkan berkaitan dengan actual pressure. Okey, kita selesaikan dulu soalan ni Figure 2.7 show fish kedalaman dia 1.5. Kedalaman dia 1.5. So the density of the water 1050, density untuk air ni 1050. Atmospheric pressure 100 kilopascal, P atmospheric P atmospheric. Okey. 100,000 pascal. Atmospheric kat bahagian luar daripada aquarium ni lah. Okey, gravitational acceleration adalah 9.81. What is the pressure experienced by the fish caused by the water around it? So pressure yang caused by water, kita akan gunakan formula untuk A, kita akan gunakan formula P is equal to rho GH. Sebab pressure in liquid, pressure dekat dalam water Okey. So masukkan nilai rho ni berapa? Density 1050. Darabkan dengan 9.81. Darabkan dengan kedalaman dia 1.5. Tekan kalkulator dapat berapa? Respon. Tekan kalkulator dapat berapa? (1050) darab 9.81 darab dengan 1.5. Dapat berapa? Hello? (15,450.75). Okay, 15,450.75. Unitnya adalah Pascal. Okey. Dapat. Itu untuk yang pertama. Baik, seterusnya. Yang ini kita kata calculate the actual pressure acting on the fish. Yang ini kita calculate untuk pressure di dalam liquid sahaja. Sekarang ni dia ada satu lagi pressure di mana merangkumi keseluruhan pressure yang ikan tersebut kena sebenarnya. Okey, actual pressure. So actual pressure formulanya adalah apa? Rho GH tambah dengan atmospheric pressure. So pressure in liquid ni kita kena tambahkan lagi dengan pressure atmospheric untuk dapatkan actual pressure, pressure yang sebenar. So B rho GH plus P atmospheric. So dia menunjukkan bahawa ada tekanan daripada atmosferik pun menekan air ni, dan juga ada tekanan dalam air ni juga menekan untuk ikan ini mengalami pressure tersebut. So actual pressure adalah daripada atmosferik campur dengan pressure di dalam air. So ini atmosferik campur dengan pressure di dalam air. So kamu kira tadi 15,450.75 campur dengan pressure atmosferik berapa? 100,000 pascal. Kilo pascal. Kilo Ni kilo. 100,000 lah pascal. So jawapan? Jangan kalkulator. Tambah Tambah. Bukannya darab. Tambah. 115,450.75 pascal. Okey, good. Okey, boleh. So ini adalah untuk actual pressure. Tengok soalan. Kalau soalan tu minta kamu cari pressure in liquid saja, so guna rho GH lah. Tapi kalau dia minta kamu cari pressure keseluruhan, so kamu kena ambil kira pressure atmosferik juga kalau pressure keseluruhan. Okay.
pressure atmosferik campurkan dengan pressure in liquid. Sebab tu ada formula ni. Rho GH plus dengan pressure atmosferik. Okey, baik. Seterusnya. Ya. Kita dah pergi kepada soalan yang lebih kurang macam apa yang cikgu tunjuk tadi. Ada YouTube fill dengan water dan juga olive oil. So ada dua liquid yang dimasukkan ke dalam ni. So bila ada dua liquid, kamu tak boleh, kamu kena selesaikan ikut cara yang macam tadi. So the density of water 1000 kg meter negative 3, M negative 3. Calculate the density of olive oil. Okay. So macam cikgu cakap tadi, ya, bila dah masukkan ada water, ada olive oil. So ada dua liquid. So kena tetapkan bahagian yang pertemuan di antara dua liquid ni satu ketinggian. Seterusnya dekat bahagian sini adalah satu ketinggian. Okay. So pressure kita labelkan sini A. Kita labelkan sini B. So pressure A dengan B ni adalah sama. P pressure untuk A is equal to pressure untuk B. So pressure dia gunakan liquid, so kita guna pressure in liquid lah. Rho G H untuk A is equal to Rho G H untuk B. Dan dia cakap tadi kalau kita guna ni gravitational acceleration dia sama kedua-duanya, so boleh cancel each other. So kita hanya guna rho dengan H, rho dengan H. Okey, rho untuk water 1000. Ya, dia bagi 1000. Darat dengan H untuk bahagian water 15 cm. 15 cm kena tukar dulu ke dalam meter. So 15 cm dapat berapa meter? Respon dalam chat. 10 kuasa negatif 2. So 15 cm dia jadi berapa meter? 0.15. Okey. Okey, sama dengan pressure, dia nak cari apa ni? Calculate the density of, density yang kita nak cari olive oil. So density untuk B darabkan dengan 16.5. So bila kita tukar dia akan jadi 0.165 meter. Okey, tolong selesaikan dalam kalkulator apa jawapan untuk density bagi olive oil. Density untuk olive dapat berapa? 1000 darab dengan 0.15 bahagi dengan 0.165. Jawapan? Tak tolong tekan kalkulator. Seribu darab 0.15 bahagi dengan 0.165. So dapat jawapan 909.09 unit mass per volume. So mass dia kg per volume M negative 3. Okay. So ini adalah density untuk olive oil. So kalau kamu tengok ada soalan macam ni, dia gunakan dua liquid yang berbeza dalam satu YouTube. So kamu perlu gunakan konsep di mana intersection di antara water dan juga olive oil ni ada satu ketinggian. Kat bahagian sini sama dia ada satu ketinggian, so kita samakan dia punya pressure dia. PA sama dengan PB. Lepas tu tengok dia punya kedalaman dia, kedalaman ini masukkan sahaja. Okey, untuk kamu carikan density. Senang kan? Tak susah pun. Okey, baik. Seterusnya. Ini dia dah masuk. Okey, ini dah masuk satu topik lain. Okey, kejap Ini dah selesai. Okay, tadi kamu dapat 115.5 ni dia dah permudahkan 115.5 kilopascal. Okay. Ni pun kilo, dia guna kilopascal. Okay, ni kamu dapat 909 tadi. Okay, good, betul. Baik, so application untuk pressure di dalam kehidupan seharian kita. Macam cikgu cakap kat kamu tadi,
Cikgu tanya kamu tangki air ada berada di mana? Tangki air berada di atas rumah kan, bukan bawah rumah. Bukan sama level dengan bahagian rumah. So selalunya kita letak tinggi-tinggi kat bahagian atas. Sebab apa? Daripada letak tinggi, waktu dia nak turun tersebut, dia ada ketinggian untuk air tersebut. Kedalaman untuk air tersebut. Kedalaman tu memainkan peranan untuk pressure dia, tekanan. Okay? Sama juga macam intravenous liquid. Okay, intravenous liquid waktu apa pesakit dia nak masukkan air ke dalam badan pesakit tersebut, so dia akan inject. So air tersebut perlu letak bahagian tinggi sebab tu lah kolonel selalu dia akan angkat lagi tinggi supaya pressure tersebut tinggi untuk memastikan bahawa air tersebut dapat mengalir masuk ke dalam badan manusia tersebut. Seterusnya contraction of dam. Okay, empangan. Kalau kamu tengok empangan, wall of dam, daripada atas sampai bawah, dia punya thickness tersebut makin bertambah ke, sama ke ataupun makin kurang daripada atas sampai bawah. Tolong respon sikit tengok dalam gambar ni. Thickness dia, ketebalan dia makin bertambah ke makin berkurang ke, sama je, makin bertambah. Sebab apa makin bertambah? Respon? Sebab apa wall of dam ni thickness dia, ketebalan dia makin lama makin bertambah? Sebab pressure makin meningkat. Ya betul. Air makin dalam, makin meningkat tekanan. Sebab itulah empangan tersebut kamu perlu buat dalam bentuk thickness dia makin lama makin tebal dekat bahagian bawah. Okey, baik. Seterusnya sifon. Tak tahulah kalau kamu pernah tengok ke tak. Cikgu waktu kecil-kecil dulu, waktu kenduri, gotong royong bersihkan bersihkan pinggan mangkuk semualah. Bila ada orang datang semua kan, makan-makan semua, bersihkan pinggan mangkuk. So macam mana cara nak pindahkan air tersebut ke satu bahagian yang lain? Contohnya dalam satu bekas akuarium ni, pergi pindah ke satu air. Kita tengok ada orang tua ni, dia ambil tiup, lepas tu dia sedut je tiup tu, dia masukkan satu tiup ke dalam air macam ni lah. Pipe ni masukkan satu air, yang bahagian C, bahagian D ni, dia sedut, air tu keluar, lepas tu dia terus dia alirkan ke bahagian bekas yang lain macam ni. Okay, so air tu akan terus saja keluar. Ini magic ke apa ni? Rupanya ini adalah konsep untuk pressure in liquid waktu kecil dulu. Okay, so ini adalah konsep untuk pressure in liquid, di mana sifon dia memastikan bahawa yang bekas akuarium ni perlu lagi tinggi dah daripada baldi ni. Okay, so bila kamu sap ataupun sedut sahaja air tersebut masuk ke dalam pipe ni, okay, tube ni, okay, air tersebut akan terus sahaja mengalir disebabkan oleh dekat bahagian akuarium ni, atmospheric pressure akan tolak air itu masuk ke dalam tube. Dia sama konsep dia macam kamu isap straw. Bukan isap straw, minum air lah guna straw, isap straw pula. Minum air menggunakan straw. Bila kamu sedut sahaja, air tersebut akan masuk dalam straw. Sebab apa? Bila kamu sedut, pressure dekat dalam straw tersebut kurang. Pressure luar tinggi. Luar tu pressure apa? Pressure atmosferik yang akan menolak air tersebut masuk ke dalam straw. Sama juga macam ni. Cuma ini dia akan terus saja mengalir disebabkan oleh dekat bahagian atas dan juga bawah ni dia ada ketinggian yang berbeza. So dia ada kena-mengena dengan pressure in liquid, air tersebut akan terus saja mengalir. So pressure dia makin lama makin tinggi untuk turun ke bahagian bawah. So lagi banyak air yang boleh keluar ke bahagian bawah. Okay. So sifon Kalau cikgu buat akuarium ni sama level dengan baldi ni cikgu tinggikan sikit sama. Tak pun cikgu letak kat atas meja juga. Lepas tu cikgu nak buat style sifon ni. Agak-agak air tu keluar masuk ke dalam baldi. Respon? Baldi ni cikgu letak sama level dengan apa dia ni, akuarium ni. Tak keluar. Sebab apa tak keluar? Sebab apa air tersebut tak mengalir masuk ke dalam baldi? Kamu kata tak kan? Sebab apa? Pressure dia sama. Ya betul. Pressure dia sama sebab ketinggian dia sama. Okay. Dia perlu pada ketinggian yang berbeza, barulah boleh kita aplikasikan sifon ni untuk pressure in liquid. Okay, so habis untuk subtopik 2.1. Okay, setakat ni kamu faham ke tak berkaitan dengan apa yang kita dah belajar tentang pressure in liquid?
Tolong respon. Faham ataupun tidak? Kalau ada benda nak tanya ke? Baru 12.30 ni. Okey, boleh? Okey, kita masuk sikit je untuk atmospheric pressure. Lepas tu dah habis. Atmospheric pressure ni pun tak adalah masuk semua kot. Kita tengoklah. Tapi sikit je lagi. Okey, boleh Boleh tak? Masuk sikit je lagi. Respon. Boleh ke tak? Kita dah tak larat dah. Hello, boleh ke tak? Nak masuk atmospheric pressure ni. Boleh? Sikit je. Okey Okey, so 2.2 kita masuk tentang tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer ni ada dikelilingi kamu lah. Okey, dikelilingi kamu ni ada tekanan atmosfer. Contohnya macam kamu, macam cikgu cakap tadi, kamu nak minum air gunakan straw kan. Kamu sedut, tiba-tiba air tersebut boleh masuk ke dalam straw, masuk ke dalam mulut kamu. Sebab apa? Ada tekanan yang tolak air tersebut. So tekanan tersebut adalah ada apa? Tekanan atmosfer, atmospheric pressure. So apa maksudkan tentang atmospheric pressure? Pressure due to the weight of the layer of air acting on the surface of the earth. Yang paling penting keyword dekat sini adalah weight. Weight untuk air tersebut, okay, yang bertindak ke atas surface of earth. Weight dengan surface of earth ni adalah benda yang penting sebab formula untuk pressure in liquid adalah pressure liquid. Formula untuk pressure biasa adalah P is equal to F over A. So yang penting sekarang ni kalau ditanya apakah maksud atmospheric pressure, kamu jawab weight untuk air yang bertindak ke atas surface of earth. So weight tu kita boleh samakan dengan force. Weight yang force benda yang sama lah. Weight. Surface of area ni adalah area lah. Surface of earth ni adalah surface area lah. Maksudnya permukaan area permukaan tersebut. Okay. So ini kamu boleh sentuh tentang surface. Okay, surface. So kalau ditanya atmospheric pressure, tolong terbayangkan, okay, atmospheric pressure ni berkaitan dengan udara. So weight of air yang affected untuk surface bagi earth. Okay, so kaitkan dengan formula ni. F over A. F ni kait dengan weight, A ni kait dengan surface of earth. Dah senang dapat maksud untuk atmospheric pressure. Okay. So kalau kamu tengok kat bahagian sini, glass sheet lifted using a large rubber sucker. Okay, rubber sucker ni dia gunakan getah untuk penarik ni. Okay. Dia hanyalah menggunakan sistem atmospheric pressure saja. Bila kita lekat, atmospheric pressure tersebut yang akan menolak rubber sucker tersebut untuk memastikan bahawa dia akan terlekat dengan glass sheet. Okay. Ini adalah contoh aplikasi, kalau cikgu tak tahulah, dekat tandas rumah kamu ada tak benda yang tak pun dekat tingkap untuk kereta, kalau kamu nak sangkutkan apa-apa, kamu akan ada tekankan apa benda tu, rubber sucker tu lah, rubber sucker tu. Pernah tengok tak bentuk rubber sucker tu? Responnya ke tak pernah tengok? Dalam hidup ni tak pernah tengok rubber sucker tu macam mana bentuk dia. Pernah tak? Pernah. Okey, pernah so tahulah. Okey, baik. So, seterusnya. Okey, cikgu sentuh tentang barometernya. Yang ini saja. Barometer ni sudah habis kelas kita untuk hari ini. Okey. So, value untuk atmospheric pressure, sekarang ni atmospheric pressure ada di sekeliling kamu, di sekitar kamu. Masalahnya sekarang ni, kita tak tahu macam mana cara kita nak measure atmospheric pressure. Takkan kita nak ambil gas tu, lepas tu nak kira macam mana kan dia punya pressure untuk gas tersebut. So, dia mesti kena ada bantuan sesuatu. Okay. So, bantuannya adalah apa? Kita perlu bantuan untuk air, liquid. Bukan air, liquid sorry, bernalir. Kita perlu bantuan liquid untuk kita kirakan berapa sebenarnya pressure untuk atmospheric ni. Okay. So, macam kamu tahu pressure, formula untuk pressure in liquid adalah apa? Tolong tulis dalam chat. Apa formula untuk pressure in liquid?
Hello? Formula untuk pressure liquid adalah apa? Yang tadi kita belajar tadi adalah apa? P is equal to si lambat nak tulis sebab tak tahu nak tulis rho tu adalah apa kan. Density lah. Density darab dengan height darab dengan G. Okay. So rho GH. So bila kamu dah tahu okay density untuk liquid tu berapa, height dia berapa, so kamu boleh kira, boleh calculate kat situ. Sebab itulah untuk nak kira tekanan bagi atmosferik kita kena bantuan daripada liquid. So liquid apa kita guna? Kita guna mercury. Contohnya yang ni letakkan mercury, letakkan dalam glass tube macam ni. Glass tube, masukkan mercury, lepas tu tutup dengan lid. Lepas tu terbalikkan dia. Terbalikkan dia macam ni, D. Yang A ni mula-mula kita masukkan mercury. Lepas tu tutup dengan lid. Lepas tu terbalikkan dia macam ni. Letakkan dia di dalam bowl, dalam mangkuk. Yang mangkuk yang ada mercury yang lain. Memang kita dah siap-siap letak mercury dekat dalam mangkuk ni. So, seterusnya lid tersebut kita akan buka. Ni lid yang warna biru ni, kita akan buka bentuk dia. So, mercury ni akan terkeluar lah daripada glass tube ni. Dia akan terkeluar macam ini. Okay, so bila dia dah jadi macam ini, inilah dia bacaan untuk atmospheric pressure dengan bantuan liquid ni, mercury ni. Okay, dengan bantuan liquid. Di mana bila kita buka lid ni, kita tengok bahawa mercury ni akan jatuh sedikit di mana akan meninggalkan ruang vacuum dekat bahagian atas ni. Okay. So, kamu tahulah bahawa ketinggian yang ada pada mercury ini dia adalah fix. Disebabkan apa dia fix? Disebabkan oleh ada tekanan yang menolak liquid ini untuk memastikan bahawa akan ada ketinggian dekat bahagian tengah-tengah. Ada tekanan dekat bahagian kiri dan juga kanan untuk bowl ni yang menolak liquid ni, yang menyebabkan ketinggian untuk mercury di dalam glass tube ni dia konsisten, dia tak berubah, dia fix. Dan nilai yang fix tersebut adalah 760 mm. Okay, so tahulah kita bahawa atmospheric pressure, tekanan atmosferik dia, ketinggian dia adalah 760 mm. So itulah yang berada di dalam atmosferik kita sekarang. Atmosferik untuk bumi sekarang 760 mm. So kalau nak tulis pressure untuk atmosferik adalah 760 mmHg. 760 mmHg. Okay, kalau untuk atmosferik, kalau dia tanya apakah nilai untuk atmospheric pressure, so kamu nak tulis dekat dalam bahagian ini pun boleh diterima. Ini adalah unit bagi atmospheric pressure. 760 mm ni adalah dia punya, kalau kamu masukkan dalam formula pressure liquid P is equal to rho GH. 760 mm ni adalah H dia. Okay. So yang ini tak perlu tulis pun. Kalau untuk simbol bagi pressure atmosferik, cukup dengan kita sentuh tentang dia punya height. So ketinggian dia 760 mm. Hg ni stand for mercury. Okay, mercury. Sebab apa mercury? Sebab kita gunakan mercury kat dalam ni. Kalau kita gunakan air boleh tak? Respon sikit, kalau kita gunakan liquid dia air boleh tak? Untuk kita tahu atmospheric pressure dia berapa. Kalau kita guna liquid yang lain, kita guna air. Boleh ataupun tidak? Tolong respon sikit. Kalau kita buat macam ni, kita gunakan air. Boleh ataupun tidak? Macam tak nak respon je. Tak tahu tu, tak tahu. Boleh kata boleh? Boleh. Boleh kot. Ya, boleh. Cumanya bacaan dia boleh tak tepat. Boleh, cumanya dia perlukan instrumen yang lebih besar sebab bacaan dia akan jadi lebih besar lagi. Maksudnya kalau mercury, sebab apa kita selalu gunakan mercury? Sebab bacaan dia hanyalah milimeter saja. So kalau kita nak buat kat dalam lab tu senang. Milimeter bukannya tinggi mana pun.
Tak adalah terlalu tinggi. Tapi kalau water, sebab density untuk water berbeza dengan mercury. Sebab itulah ketinggian dia akan jadi berbeza. So water kita kena ambil dalam bentuk dalam bacaan yang lebih tinggi lagi lah, bukan milimeter lah. So tak sesuai sangat. Tapi boleh. Sebab kamu kena ingat untuk mengira bagi pressure bagi atmosferik, dia perlu bantuan liquid. Kena ada liquid. Okay. Sebab itulah kita gunakan mercury dekat bahagian sini. Okay. Baik. So itu sahaja untuk hari ini. Okay. Nanti kita akan sambung lagi pada kelas minggu hadapan. Okay. Kalau ada yang tak faham dalam kelas ni, kalau malu nak tanya dekat sini, boleh PM cikgu. Okay. Jangan biarkan diri kamu dibelenggu dengan ketidakfahaman. Boleh? Nanti bila dah nak dekat exam barulah tak faham ni lah tu, tak faham tu. Dah terlambat. Okay, baik, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.